Yang Berhormat Parit Muntah. 15 minit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Speaker, izinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bekalan tambahan untuk sama-sama kita melihat isu-isu yang mungkin menjadi kepentingan kita bersama. Saya mulakan dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang tepat dan benar. Dengan itu, dia akan memperbaiki ke atas kamu segala amalan kamu, lalu dia mengampuni dosa kamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah memperolehi kejayaan yang besar. Saya akan terus masuk kepada isu yang ada kepentingan bagi pihak Kementerian Keuangan, khususnya dalam bekalan tambahan ini, iaitu isu yang berkaitan dengan tabung haji lagi. Nampaknya isu tabung haji ini seperti yang disebut oleh Menteri kemarin punya satu kepentingan yang besar. Dan saya ingin jelaskan di sini kepada Tuan Speaker dan seluruh Dewan bahawa isu tabung haji ini tidak hanya melibatkan kementerian ataupun jabatan Perdana Menteri bahagian agama semata-mata. Pada masa pemulihan dibuat, ia telah melibatkan dua lagi kementerian besar, iaitu Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Ekonomi pada waktu itu. Ini tidak termasuk bank negara yang juga memainkan peranan dalam memberikan pandangan untuk memastikan proses pemulihan tabung haji itu berjalan dengan lancar. Sebab itulah saya berdiri untuk bertanya, mendapat penjelasan kepada Kementerian Keuangan tentang komitmen kerajaan hari ini terhadap proses pemulihan yang mana Kementerian Keuangan memainkan peranan yang cukup besar dalam menjayakan proses pemulihan tabung haji ini. Izinkan saya, Tuan Speaker, untuk mengajak para Dewan, ahli Dewan sekalian untuk memahami kenapa Kementerian Keuangan berada di dalam cerita tabung haji ini. Dan saya ulangi bahawa jikalau kita gagal memahami proses awal, kita tidak akan memahami proses di hujungnya dan implikasinya. Pertama, ketika kita melihat suasana keadaan tabung haji, ada 4 option yang diberi kepada kita. Satu ialah suntikan terus dari kerajaan. Option ini tidak relevan kerana ia akan membebankan hutang negara. Kedua, kita aktifkan Section 24 tabung haji, tetapi akhirnya tabung haji akan membayar balik kepada kerajaan dan tabung haji ketika itu sedang tenang. Ketiga, kita membuat apa yang dinamakan sebagai aset yang tertangguh supaya tidak terlihat di dalam akaun kita dan kita bahagikan pada tahun-tahun yang hadapan. Dan yang keempat, Tuan Speaker, ialah kita menggunakan kaedah syarikat bertujuan khas di mana aset-aset sakit di dalam tabung haji kita pindahkan, dan dengan pindahan itu kerajaan ada komitmen untuk menilai dengan harga prime. Nilai yang dipindahkan secara market value ialah 9.7 bilion, iaitu 100 lebih equity, 29 hartanah dan 1 syarikat peradangan yang tidak tersenarai. Tapi kerajaan oleh kerana nak menyelamatkan tabung haji dalam masalah defisit yang semakin besar ketika itu, kita telah menilai harga pindahan itu kepada 19.9 bilion. Dan dengan itu, syarikat yang bertujuan khas ini iaitu
urus harta jemaah sendirian berhad, UJSB berada di bawah Kementerian Kewangan yang diperbadankan. Dan dia ada obligasi untuk membayar balik segala tanggungan dia, hutang-hutang dia kepada kerajaan, dan tabung haji mendapat terbitan sukuk yang bernilai 19.9 bilion. Di sinilah peranan Kementerian Kewangan yang saya ingin bangkitkan. Ya, bukan soal tabung haji saja, tetapi komitmen yang kita maksudkan itu. Kenapa kita lakukan pemulihan ini? Pertama ialah kerana menurut Jabatan Akauntan Negara sendiri, kenyataan bahawa berlaku defisit 4.1 bilion itu bukan rekaan daripada tabung haji ataupun saya selaku menteri yang bertanggungjawab ketika itu. Tetapi ia adalah daripada Jabatan Audit Negara sendiri, di mana pada waktu itu, jika diizinkan untuk saya sebut di sini, tanggungan ataupun liabilities yang ada pada tabung haji waktu itu ialah 74.4 bilion, manakala aset ialah 70.3 bilion yang menyebabkan defisit 4.1 bilion. Kenapakah perkara ini sangat penting untuk kita tonjolkan? Kerana, Tuan Speaker, tanpa aset ini diperbaiki, kedudukan dia yang sepatutnya melebihi daripada tanggungan, hibah tidak dapat dikeluarkan. Apabila hibah tidak dapat dikeluarkan, ini akan menjejaskan para pendeposit, di mana kemungkinan besar juga yang menjadi kebimbangan kami pada waktu itu ialah akan berlaku panik ataupun bank run, dan waktu itu kecairan untuk membayar balik para pendeposit yang lari daripada tabung haji akan menjadi satu sistemik problem kepada pasaran kewangan, pasaran saham dan juga pasaran hartanah. Inilah yang dimaksudkan oleh Bank Negara menegur tabung haji. Ia menegur, mungkin ketika itu pengurusi tabung haji telah membalas surat terima kasih kerana mengambil berat dengan menyatakan dia akan cuba untuk mengikuti piawaian. Tetapi jangan lupa, Tuan Speaker, bahawa tabung haji walaupun tidak di bawah kawal seliaan Bank Negara, tabung haji punya kepentingan di dalam sektor perbankan seperti Bank Islam, punya kepentingan dalam sektor takaful seperti Takaful Malaysia Berhad. Oleh kerana itulah, supaya tidak berlaku kesan di pasaran, maka diberi ingatan kepada tabung haji pada waktu itu untuk mengambil langkah-langkah agar tidak berulang, ataupun agar yang disebut 3 perkara, iaitu isu untung yang di-accumulated, untung itu akan semakin merosot, dan yang kedua ialah waktu itu nilai tanggungan dan aset itu jadi aset 80 sen berbanding dengan nilai tanggungan RM1 Malaysia. Kebimbangan inilah yang akan menjadi satu masalah kepada pasaran, dan kerana itulah kami mengambil langkah yang drastik berpandukan kepada apa yang telah disebut oleh Jabatan Akauntan Negara yang berakhir pada 2017. Ya, Baling. Saya lihat Baling bangun. Baling kena simpan poin sikit. Nanti kita nak debat pada 14 hari bulan. Tak apa. Itu di sana, ini di sini. Silakan. Kita ada banyak forum. Terima kasih. Kali ini saya akan bagi ruang. Tapi jangan ambil masa saya. Itu saja. Saya tinggal 5 minit je lagi. Kita akan minta Datuk Speaker yang bijaksana tambah masa. Yang Muhammad, terima kasihlah. Terima kasih Yang Muhammad, Datuk Seri Speaker. Apa yang dinyatakan oleh Yang Muhammad Parit Bunta ni, saya teliti. Kebanyakan yang dimaklumkan, dia tak habis. Tak ada titik nota. Dia dengan izin hanging. Contohnya, saya telah menulis surat kepada Yang Bahagia Tan Sri Zeti Akhtar Aziz pada 18 hari bulan Januari 2016. Ini surat saya. Ya. Tapi Yang Berhormat, sedar atau tidak, saya dah berulang kali menyatakan pada Kulim dan sebagainya, pada 26 Januari, Bank Negara telah balas surat saya menyatakan bahawa tabung haji dah mula prudent
Dan saya boleh bacakan lagi sekali kalau tak faham tadi saya kata. Okey, in relation. Terima kasih Balin. Saya rasa okay. point, okay, satu keduanya. your point has been raised masa Tulim pada baru berucap tadi. Yang berhormat, izinkan saya, Yang Berhormat Parit Bunta menyatakan point bahawa dia kami adalah tidak membuat laporan kewangan kami mengatakan dalam di sini ini laporan kami. Reserve lain yang tak realise 4.560 bilion. Kerugian kami telah menyatakan. Saya nak bagi contoh pada tu yang betul. Hari ini COVID-19, TNB, Telekom, Maybank, semua saham jatuh. Jadi adakah syarikat tabung waktu tabung haji nak bankrupt? Ini sama masanya. Tapi maksud saya tadi, jangan boleh bahas, jangan kelirukan Dewan. Tapi yang penting kami tak jual. Saya nak bagi tahu berkaitan dengan Tamako, berkaitan dengan peladangan. Peladangan itu dijual dengan China. Padahal hutang kepada ayah iaitu tabung haji. Tabung haji tak pernah minta duit daripada tabung haji plantation. Kami bagi pinjam. Tak apa. Tiap-tiap tahun bayar dividen. Tapi mereka mengelirukan Dewan. Termasuklah Kulim Bandar Baru tadi. Sekarang ni boleh minta Baling duduk tak? Sebab saya yang speaker sikit saja. Okey, terima kasih Baling. Silakan ya Rompin. Rompin, saya ada masa 3 minit. Tak adil saya nak. Yang Berhormat Parit Bunta, Rompin berdiri. Sikit saja. Boleh, saya Rompin. bagi tapi tolong ringkas, lepas tu saya nak teruskan. Dia minta pendek yang Okey, Rompin. bila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, dia menghabiskan kontrak CEO, menggantung pekerja-pekerja pengurusan. Alih tak sekarang ini, kerajaan ini ambil alih kerajaan, saya minta CEO tu diberi cuti selama beberapa bulan supaya satu kajian yang lebih teliti, adil, dapat dilakukan demi untuk keadilan. Itu soalan perlu dijawab oleh menteri, bukan saya. Yalah, saya rasa itu yang adilnya. Baik, saya ingin menjelaskan kepada menteri, saya minta 2 kali briefing daripada tabung haji semasa kami membangkang. Dia tak layan pun. Saya minta ahli-ahli yang berhormat minta. Terima kasih. Terima kasih atas keprihatinan Rompin. Saya ingin jelaskan kepada Baling tentang apa yang disebut sebagai respon kepada Bank Negara. Saya ingin menjelaskan apa yang kami sebut di sini adalah berlandaskan kepada teguran audit 2017. Tadi dia sebut, dia jawab 2016. Bank Negara hantar Disember 2015. Makna dia mengambil masa untuk menjawab, tetapi akhirnya yang menjadi kita punya kita panggil benchmark, Tuan Speaker, yang menjadi kita punya asas untuk membuat pemulihan bukan surat Bank Negara itu. Tetapi apa yang kita jadikan asas ialah laporan audit 2017. Itu 2 benda yang berbeza. Ya, dia respon, terima kasih, alhamdulillah Baling. Tapi yang kita jadikan ukuran untuk kita jadikan sebagai satu proses pemulihan itu ialah berpandukan kepada teguran audit tahun 2017 yang menyebut 2 perkara besar yang berkaitan dengan soal perakonan yang tidak bertanggungjawab. Pertama ialah polisi yang dinamakan sebagai rosot nilai yang tidak konsisten. Ini yang tadi disebut oleh Baling yang menyatakan unrealizable asset. Dia duk sebut, kita kira unrealizable asset. Masalahnya, unrealizable asset ini, unrealizable losses ini perlu dibuat satu polisi nilai rosot yang ditentukan oleh Malaysian Financial Reporting Standard. Bukan dibuat tukar-tukar daripada 70% naik 80%, kemudian naik 90% yang bercanggah dengan standard Malaysian Reporting. Ini yang dimaksudkan oleh laporan audit, Tuan Speaker. Jadi apa yang disebut oleh ini berkaitan dengan laporan audit. Saya sedang bercakap, Baling. Tak boleh macam ni, Baling. Tak, saya minta. Sabarlah. Kita sedang bercakap untuk memberi penjelasan kepada Dewan dan bertanya kepada Menteri. Kenapa Baling terlalu defensif dalam hal ini? Saya tak sebut pun nama Baling. Saya ada dokumen. Ini laporan audit 2016. Ini laporan audit 2017. Baling tanya Menteri lah nanti. Menyatakan bahawa tidak ada kesalahan. Tak payahlah ganggu saya sehingga apa mesej yang saya nak sampai ini tak dapat didengar oleh Menteri dan juga Dewan. Betul lah yang berhormat. Kalau yang berhormat bahas saya dengar, yang berhormat bagi saya peluang, saya tunggu. Tadi Baling ada sebut kenapa kita saya dah jemu lah dengan tabung haji. Saya ingat, saya nak cadang lah speaker.
bab tabung haji ni, kita dah jemu dengar Tuan dah. Speaker, siapa bagi Saya nak ruang dia cadang, berucap, Tuan kita Speaker? tunggu saja ada Suruhanjaya dan kita yang lebih adil. Itu tidak boleh. Sekarang Asal ini saya kita dekat di tabung dalam haji. perbahasan. Ini floor Parit Bunta. Ini kita bincang, Tuan Speaker, Tanjung Karang. Sekarang kita berbincang, duduk dulu. Saya bercakap, Okey. duduk dulu. Sekarang ini adalah kita berbincang tentang komitmen kerajaan. Adakah dia akan meneruskan? Sebab ini melibatkan Kementerian Keuangan. Dan saya menjelaskan bagaimana Kementerian Keuangan terlibat dalam isu ini. Dan tadi ketika kita menyatakan bahawa Kementerian Keuangan telah memberikan komitmen, jaminan. Dan saya ada surat ini. Saya ada surat ini bertarikh 27 Mei 2019 yang menyatakan surat sokongan keuangan bagi urus harta jemaah sendirian berhad, syarikat milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan. Pedap Tadi RM1. disebut, Pedap Muhammad, RM1. tadi- Harta dah tukar dah. Ini Berniaga undang-undang berniaga macam tu. Yang Muhammad, Ini tidak dijamin. Yang Muhammad Paribunta, Yang Muhammad Paribunta. 100 juta je Yang bayar. Muhammad Paribunta. 19 bilion tu. Sekejap balik. Yang Muhammad Paribunta, kalau Yang Muhammad Paribunta masih pergi kepada elemen-elemen yang mendalam, walaupun this is Yang Muhammad punya lantai, this is your floor, Yang Muhammad akan mengundang respon dan provokasi daripada ahli-ahli yang mana disebutkan nama Tuan spesifik. Speaker, I beg to differ with you. I Saya- have not kejap, Yang mentioned Muhammad. any name. Ya. I have not mentioned Dah, boleh any name. bentar. Mention Yang Muhammad- pengerusi Yang tabung haji. Yang Tuan Muhammad, Speaker. Yang Muhammad, bawah 36 dalam betul Yang Muhammad dalam peraturan bahawa bila Yang Muhammad menyebut tentang benda spesifik, walaupun dia lantai Yang Muhammad, respon akan dinyatakan ataupun diajak untuk klarifikasi. Memang kita bersetuju bahawa Yang Muhammad Menteri akan mengulung dan Yang Muhammad Menteri akan menjawab bagi pihak kerajaan. Itu kita setuju. Tetapi kalau kita pergi kepada isu yang sama, kita akan membuka kepada lebih banyak tahap-tahap provokasi. Jadi kalau Yang Muhammad rasa nak pergi pada poin yang kedua, mungkin dalam masa yang tinggal untuk Yang Muhammad, kita